Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada minggu ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam. InsyaAllah, Ustaz harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk teruskan lagi sesi pembelajaran dalam talian, insyaAllah. Okay, insyaAllah pada minggu ini kita akan belajar pada topik ibadah. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks. Buka pada tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bagi yang tiada buku teks, boleh lihat pada paparan yang Ustaz tayangkan ya. Okay, Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan topik puasa. Kalau pada buku Ustaz ni buku muka surat 115. Kalau buku kamu, saya rasa ada yang sama, ada yang berlainan, rasa sama semua. InsyaAllah boleh buka muka surat 115. Kalau yang lain tu, cuba cari pada topik puasa pada bulan Ramadan. Okey, baik. Mari kita lihat topik ini. Baca dan fikirkan. Okey. Selepas kita baca ni, saya harap kamu semua boleh berfikir dengan baik, insyaAllah. Okey, pengertian puasa. Kita pun dah tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, betul? Jadi bila kita sebut puasa ni sinonim dengan bulan Ramadan. Maksudnya bulan puasa. Bulan Ramadan ni kita semua berpuasa selama sebulan sebelum kita menyambut bulan Syawal, bulan yang kita merayakan puasa selama sebulan. Okey. Tapi sebenarnya puasa ini bukan sahaja pada bulan Ramadan. Dan kita boleh puasa pada hari Isnin dan Khamis, puasa sunat dan sunat yang lain, insyaAllah. Okey. Apa dia pengertian puasa? Puasa ini membawa maksud. Okey, Ustaz besarkan. Okey, di sini kalau kamu boleh nampak, Ustaz merahkan kawasan ni. Okey, puasa pengertian. Di sini. Pengertian puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, apa maksudnya? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa maksudnya menahan diri? Maksudnya kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, dan juga macam-macam lagi lah perkara yang membatalkan puasa. Contohnya muntah dan sebagainya. Sengaja memuntahkan diri, masukkan jari dalam mulut kemudian sengaja muntah. Itu boleh membatalkan puasa. Banyak lagi perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita akan belajar sama-sama. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar. Maksudnya daripada subuh, daripada masuknya waktu subuh hingga terbenam matahari, masuknya waktu maghrib, beserta dengan niat. Mestilah ada niat. Sebelum kamu puasa, sebelum berpuasa, mestilah niat dulu dan syarat-syarat tertentu. Itu definisi ataupun pengertian puasa. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan apa ni yang diperkatakan dalam buku ni. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Ini hikmah lah. Hikmah ataupun kelebihan bagi umat Islam yang berpuasa. Jadi apabila kita berpuasa, dari segi sainsnya, sistem pencernaan ataupun perut kita ini
dapat berehat sebentar. Maklumlah kita ni suka makan. Jadi bila kita suka makan, perut kita ni bekerja kuat. Jadi dengan kita berpuasa, kita dapat merehatkan sistem pencernaan. Apa dia sistem pencernaan ni? Sistem pencernaan ni bermula daripada mulut. Kalau tengok daripada rajah ini, bermula daripada mulut, kerongkong, perut, usus kecil, usus besar. Banyak anggota pada tubuh badan kita ni bekerja apabila kita makan. Bukan sekadar kita penat mengunyah saja kan, tapi banyak anggota lain yang turut bekerja. Kesian kan anggota badan kita, disebabkan kita suka makan, badan kita jadi penat, letih. Jadi sebab tu orang yang banyak makan ni dia cepat mengantuk, letih. Tapi tak semestinya badan besar macam ustaz ni kuat makan. Bukan, insyaAllah. Samalah macam yang sama-sama saiz macam ustaz kan. Bukan sebabkan kita banyak makan kita badan besar, mungkin ustaz terlalu stres dan sebagainya kan, dengan kerenah kamu sekolah kan. Okey. Apa lagi dia cerita? Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Ada kaitan antara satu sama lain. Macam-macam. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah, serta membuang bahan yang tidak terdapat dicernakan. Dah kamu makan banyak-banyak, lepas tu beramai-ramai pergi ke tandas. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Jadi bila kamu makan makanan-makanan yang pedas, makanan berlemak, jadi dia melibatkan organ hati, organ empedu dan sebagainya. Pankreas pula menghasilkan enzim. Tengok tu perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Enzim pencernaan. Bila kamu makan, makanan masuk dalam perut, perut dia akan pankreas ni, bahagian di dalam perut ni, dia akan menghasilkan satu cecair untuk menghancurkan makanan-makanan yang di dalam perut kamu. Kemudian hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Jadi apabila kamu terlalu makan makanan yang berlemak, hempedu dia akan bekerja keras untuk mencernakan lemak. Jadi kalau dia dah terlalu penat, dia dah rosak, hempedu kamu dah rosak, jadi badan kamu tak boleh lagi nak menghadam lemak-lemak yang kamu makan. Jadi badan kamu akan jadi sakit. Ketika berpuasa, tengok yang seterusnya, bebanan makanan berkurang dari badan. Jadi badan kamu dapat berehat. Proses penyah toksidaan, ini pun sama pinjaman juga ni, penyah toksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan, serta membekalkan oksigen, ini pun pinjaman juga, yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Itu pun pinjaman juga, sel-sel, pinjaman bahasa Inggeris. Okey, apa hukumnya kita berpuasa? Di bawah, di tepi tu, hukum ni sini. Ya, ustaz merahkan. Okey, hukum berpuasa wajib kepada orang yang cukup syarat. Apa syarat-syarat dia nanti kita akan belajar. Okey, tu ada info kat bawah tu. Jangan kamu tertinggal. Info ini penting. Kalau dalam peperiksaan, saya akan tanya, bilakah disyariatkan berpuasa? Inilah jawapan dia. Ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ingat, tahun kedua Hijrah. Okey, dalil. Dalil. Apa maksud dalil? Dalil ni maksudnya bukti. Dalil naqli maksudnya bukti daripada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau dalil aqli,
aqli, nun tu tukar kepada huruf ain, maksudnya dalil akal. Daripada akal fikiran, apa yang kita boleh fikir. Di sini ni. Dalil akli dan juga dalil nakli. Okay, apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, surah yang kedua. Itu cara kamu membaca rujukan surah tu. Maksudnya, wahai orang yang beriman. Dia cakap orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu. Okay, orang-orang dahulu pun, umat-umat yang dah terdahulu pun juga berpuasa supaya kamu bertakwa. Itu dalilnya. Jadi kalau orang tanya kamu, kenapa kamu berpuasa? Puasa ni wajib. Siapa yang cakap wajib? Ni Allah cakap wajib dalam Al-Quran. Kamu baca dekat dia dalil ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, apa dia syarat-syarat wajib? Ini bawah ni, syarat-syarat wajib puasa. Maksudnya syarat mestilah siapa yang memenuhi syarat ni dia wajib berpuasa. Yang pertama, dia orang Islam. Okey. Kita tengok dia ni. Kita bagi seorang lah. Contohnya Ali. Ali ni dia Islam ke dia bukan Islam? Okey, maksudnya sekarang dia Islam. Kalau dia Islam, dia wajib berpuasa. Kemudian kita tengok pula yang kedua, dia berakal ke tidak? Kalau dia berakal, dia wajib berpuasa. Okey, kalau dia tidak berakal, maksudnya kalau dia gila, dia tidak boleh berfikir dengan waras, dia tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia baligh. Dia dah cukup umur, dia diwajibkan berpuasa. Kemudian yang keempat, dia mampu berpuasa. Jadi dia tak ada sakit dan sebagainya, jadi dia mesti dan wajib berpuasa. Cukup 4 perkara ini dia wajib berpuasa. Okey, dia tengok kat sebelah ni. Okey, sebelah ni apa ni? Okey, nawaitu sauma ghadin. Kalau kamu ingatlah, ini adalah niat berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana. Hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian apa? Bersahur. Yang kedua, menjauhi perkara yang batalkan puasa. Ini semua rukun. Mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Janganlah kamu mengumpat dan sebagainya. Okey, rukun-rukun puasa ni nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Kita cukup dulu kita belajar sampai setakat ini. Okey, saya harap kamu dapat faham dulu. Kamu dapat hafal dulu apa dia pengertian puasa, kemudian hukum puasa, dan seterusnya dalil dan juga syarat-syarat wajib puasa. Ini pun sudah cukup untuk minggu ni, untuk kamu hafal dan kamu ingat. Okey, cukup dulu setakat ini. InsyaAllah tugasan Ustaz akan bagi dalam grup WhatsApp. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.